سوداك حيلة طلعة الهادي جميلة عينه سوداك حيلة طلعة الهادي جميلة بسمته سامي جليلة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammadin nur المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين أما بعد. InsyaAllah pada waktu ini, pada petang yang mulia ini, kita akan sambung perbincangan atau perbincangan ataupun pembacaan kitab Al-Matan Al-Ghayah wa Taqrib dalam membahaskan tentang fiqh berpandukan dengan mazhab Imam Syafi'i. Okey. Pada minggu lepas kita dah bahaskan berkaitan tentang fardu-fardu mandi ataupun rukun-rukun mandi lah dalam istilah Melayu, rukun-rukun mandi, sunat-sunat mandi wajib, rukun-rukun mandi wajib, dalam kata lain cara-cara untuk kita melakukan mandi wajib. Kita dah bahaskan lah berkaitan tentang apa dia yang wajib di dalam kita mengangkat hadas besar. Kita juga dah bahaskan berkaitan tentang perkara-perkara yang mewajibkan kita untuk mengangkat hadas besar, seperti contoh keluar air mani, mati ataupun keluar haid dan juga nifas bagi seseorang perempuan. Okey, itu adalah asbab yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk mandi. Pada hari ini kita akan membahaskan pula berkaitan tentang mandi ni bukan bagi orang yang mandi wajib ataupun yang ditimpa dengan hadas besar sahaja, tetapi mandi juga disunatkan di tempat-tempat ataupun waktu-waktu yang tertentu. Maksudnya dalam Islam ada juga menempatkan di suatu tempat ataupun di suatu waktu yang mana pada waktu tersebut kita disunatkan untuk mandi, dan cara mandi ni pula samalah macam cara mandi wajib, berniat meratakan air ke seluruh badan, bukan mandi biasa tetapi mandi seperti mandi wajib. Tetapi di tempat-tempat yang kita akan bahaskan ini adalah di tempat-tempat yang mana sunat untuk kita untuk melakukan mandi seperti mandi wajib ini. Okey, kita boleh buka muka surat pada muka surat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi bayani jumlatin minal arsalil masnunah. Fasal ataupun bahagian fi bayani jumlatin dalam menerangkan jumlatin beberapa minal arsal mandi-mandi al-masnunah yang disunatkan. Dalam bahasa ataupun dalam perbahasan ini kita akan diterangkan ataupun kita akan diberitahu dekat mana bahagian-bahagian ataupun waktu-waktu yang kita disunatkan mandi. Sebahagian lah, bukan keseluruhan tempat, tetapi ada sebahagian tempat yang mana kita disunatkan untuk melakukan perbuatan mandi ini. Yang mana perbuatan mandi ini seumpama macam mandi wajib lah. Rukun-rukun dia sama macam mandi wajib, sunat-sunat dia sama mandi wajib. Kalaulah contoh sebelum mandi wajib kita disunatkan berwuduk, tempat ini juga sama juga disunatkan untuk berwuduk, disunatkan untuk menghilangkan najis dan sebagainya. Okey. Faslun fi bayani jumlatin minal arsalil masnunah. Fasal ataupun bahagian dalam menerangkan tentang beberapa jumlah ataupun beberapa bilangan minal arsalil masnunah daripada mandi-mandi yang disunatkan. Wal irtisalatul masnunatu 17 ghuslan, dan mandi-mandi yang disunatkan itu terdapat 17 mandi. Maksudnya ataupun mandi-mandi sunat ni ada 17 tempat lah, yang seperti yang dibahaskan di dalam matan Abi Syuja' ini. Ada 17 tempat yang mana kita apabila sampai di tempat-tempat tersebut kita disunatkan untuk melakukan mandi ini. Okey.
Yang pertama adalah ghuslul Jum'ati, iaitu mandi pada hari Jumaat. So kalaulah seseorang sampai pada hari Jumaat, maka dia disunatkan untuk mandi. Ini disunatkan mandi bagi orang yang akan ataupun orang yang memang akan hadir untuk melakukan solat sunat Jumaat, solat fardu Jumaat. So sesiapa yang akan datang berhimpun untuk melakukan solat fardu Jumaat, maka dia disunatkan untuk mandi. Okey, dan waktu mandi bagi sunat Jumaat ini pula adalah daripada terbitnya fajar shadiq, iaitu selepas subuh. Dan cara mandi sunat Jumaat samalah macam konsep dia mandi sunat mandi wajib. Cuma tukar niat lah. Kalau niat untuk mandi wajib, sahaja aku mengangkat ada besar fardu kerana Allah Ta'ala, iaitu mengangkat ada besar lah. Tapi kalau untuk mandi Jumaat, niatlah sahaja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala. Dan waktunya dikira adalah selepas masuknya subuh pada hari Jumaat tersebut. Bermaksud kalaulah kita nak mandi solat sunat Jumaat ni lah. Mandi sunat Jumaat ni khususkan untuk bagi orang yang akan menghadiri solat fardu Jumaat pada tengah hari tersebut. Okey. Kalau seseorang itu nak mandi sebelum subuh dengan niat aku nak mandi Jumaat, maka dia tidak dikira sebagai mandi sunat Jumaat. Sebab apa? Sebab waktu untuk dia mandi tersebut belum lagi masuk. Masuknya waktu mandi untuk sunat Jumaat ni bila? Masuknya waktu untuk mandi sunat Jumaat ini adalah selepas masuknya waktu subuh. So selepas azan subuh ataupun selepasnya terbit fajar as-shadiq ataupun fajar shadiq, maka kalau seseorang itu mandi, sahaja aku mandi sunat Jumaat dia terus mandi sunat Jumaat, maka dia dikira sebagai mandi sunat Jumaat. So kalau sebelum solat Jumaat nanti dia tak payah mandi dah. Maksudnya dia dah buat sunat Jumaat itu pada awal waktu. Tetapi disunatkan untuk kita mentakhirkan ataupun kita mandi sunat Jumaat ini betul-betul sebelum kita pergi solat Jumaat. Tetapi kalau kita nak, contohnya kita dalam keadaan kerja, so kita kerja, kita tak sempat nak cari tandas ataupun cari bilik air untuk mandi. Sebab apa? Sebab waktu rehat sangat singkat. So boleh kita lakukan sebelum kita pergi kerja tu, kita mandi siap-siap sekali dengan mandi solat dengan niat mandi sunat Jumaat atau mandi solat sunat Jumaat sebelum solat sunat Jumaat. Okey, itu waktu untuk mandi sunat Jumaat. So kalau dia mandi sebelum subuh, tak jadilah untuk tak jadilah mandi sunat Jumaat dia. Dia kena mandi selepas subuh. Sebab apa? Sebab masuknya waktunya adalah selepas subuh tersebut. Okey. Yang kedua daripada tempat-tempat yang kita disunatkan untuk mandi adalah Idaini wal Idain. Yang kedua adalah dua hari raya, iaitu pada hari raya Fitri dan juga hari raya Adha. Sama juga, kita disunatkan untuk mandi sebelum kita berhimpun pada hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Dan waktu mula bagi dua solat sunat hari raya ini adalah pertengahan malam. Pertengahan malam. Kalau solat Jumaat tadi bermula adalah selepas subuh. Tapi kalau solat sunat hari raya, sama ada Fitri ataupun Adha, tempat untuk kita mandi atau permulaan waktu mandinya adalah setengah malam. Maksudnya kalaulah contoh Isyak pukul 8, subuh pukul 6, maka 8.30 lah. Maka anggaran masuknya untuk kita mandi solat sunat Aidil Fitri ini adalah ataupun mandi hari raya ini adalah lebih kurang dalam 2/3. 2/3 pagi. So selepas 2/3 pagi itu kita bangun dan kita terus mandi dengan niat hari raya, mandi sunat hari raya, maka dia telah diangkat sebagai mandi sunat hari raya. Okey, itu masuk waktu bagi solat sunat solat mandi sunat hari raya. Yang ketiga adalah istisqa. Mandi sunat istisqa. Istisqa ni pun sama. So ni kalau kita tengok, ini semua adalah tempat di mana kita nak berhimpun. So sebelum kita berhimpun ataupun berjumpa dengan orang, kita disunatkan untuk mandi istisqa. Istisqa ni pun sama, sebelum kita pergi untuk berhimpun solat sunat istisqa, apabila pemerintah mengarahkan untuk melakukan solat sunat istisqa, yang mana kita akan bahaskanlah dalam perbahasan solat sunat istisqa macam mana cara dia. Maka sebelum kita pergi ke tempat perhimpunan tersebut, kita disunatkan untuk mandi sunat istisqa terlebih dahulu. Mandi dia sama macam mandi wajib, cuma tukar niat saja. Sahaja aku mandi sunat istisqa kerana Allah Ta'ala. Okey, yang seterusnya daripada sunat-sunat mandi adalah
Al-khusuf, mandi solat gerhana ataupun mandi sebelum kita pergi untuk melakukan solat sunat gerhana. Al-khusuf, khusuf ni gerhana matahari, gerhana matahari. Wal kusuf, begitu juga gerhana bulan. Sebelum kita ke tempat untuk melakukan solat sunat gerhana bulan dan juga matahari, maka kita disunatkan mandi terlebih dahulu. Wal ghuslu min ghaslil maiti, begitu juga kalaulah contoh kita selepas menguruskan mandi jenazah, maka kita disunatkan untuk mandi. Wal kafiri idza aslama, dan bagi orang yang kafir apabila dia masuk Islam, maksudnya orang mu'allaf. Seseorang mu'allaf apabila dia telah mula masuk Islam, mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka dia disunatkan mandi. Tapi disunatkan mandi kalaulah dia diyakini tidak melakukan ataupun tidak berlaku hadas besar ke atasnya. Seperti contoh, kalau seseorang perempuan kafir, dia masuk Islam, tetapi ketika waktu kafir dia telah berjalan haid, dia telah berjima, dia telah keluar air mani dan sebagainya. So selepas dia masuk Islam, ketika itu bukan lagi sunat, tetapi wajib baginya untuk mandi wajib. Tapi kalaulah contoh seseorang kafir yang dihukumkan sunat apabila dia masuk Islam ini adalah apabila dia masuk Islam dalam keadaan waktu kafir dia tidak janabah, dia tidak keluar haid lagi, ataupun dia tidak keluar air mani lagi. So apabila dia masuk Islam, maka dia disunatkan untuk mandi wajib. Bukan sunat mandi wajib, disunatkan untuk mandi. Okey. Seterusnya, wal majnuni wal mughma alaihi iza afaqa, dan begitu juga bagi orang yang gila ataupun orang yang pingsan apabila dia tersedar. So apabila orang gila ataupun orang pingsan dia tersedar daripada gila dia dan juga pingsannya, maka dia disunatkan mandi. Sama jugalah konsep dia macam orang kafir tadi. Kalaulah dia diyakini bahawa ketika dia gila ataupun ketika dia pingsan tersebut keluar air mani, maka di situ bukan lagi konsep sunat, tetapi konsep dia adalah konsep wajib baginya mandi. Tapi kalaulah ketika dia pingsan ataupun ketika dia gila tersebut tidak keluar air mani, tak ada tanda-tanda yang dia keluar air mani, ataupun dia tidak melakukan sesuatu yang mewajibkan dia mandi, maka dia dihukumkan sunat sahaja untuk dia melakukan mandi selepas dia tersedar daripada gila dan juga pingsan dia tersebut. Okey, seterusnya wal ghuslu indal ihram, dan mandi ketika mana kita nak berihram. Sebelum kita berniat ihram, kita juga disunatkan untuk mandi. Walidukhuli Makkah, dan juga apabila kita nak masuk ke Mekah. Ini bagi orang yang melakukan haji dan juga orang yang melakukan umrah. So dia dalam keadaan muhrim ataupun dia dalam keadaan niat ihram, kalau dia nak memasuki ke Mekah, maka dia juga disunatkan untuk mandi. Walil wukufi bi Arafah, dan bagi orang yang nak berwukuf di Arafah pun disunatkan untuk mandi. Walil mabiti bi Muzdalifah, dan bagi orang yang nak menetap di Muzdalifah juga disunatkan untuk mandi sebelum pergi menetap di Muzdalifah. Waliramil jimari thalatha, bagi orang yang nak melontar juga disunatkan untuk mandi. Ni tempat-tempat untuk mandi sunat lah. Maksudnya kalaulah contoh kita nak buat betul-betul, susah lah, sebab mungkin sekarang ni musim haji sekarang dah terlampau padat. Sebab itu hanya disunatkan, bukannya wajib. Walit tawafi, dan bagi orang yang nak bertawaf juga disunatkan untuk mandi. Walis sa'i, bagi orang yang nak melakukan sa'i juga disunatkan untuk mandi. Walidukhuli madinati Rasulillah SAW pun juga disunatkan untuk mandi apabila kita hendak masuk ke bandar Madinah ataupun di Madinatul Munawwarah, di mana dimakamkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis bab mandi-mandi sunat ataupun tempat-tempat mandi sunat. Ada juga beberapa tempat yang lain yang kita disunatkan untuk mandi yang dibahaskan di dalam kitab yang tebal-tebal. Okey, seterusnya faslun fil masih 'alal khuffaini. Fasal ataupun bahagian seterusnya adalah berkaitan tentang menyapu di atas 2 khuf. Okey. Wal masu 'alal khuffaini al-jaiz. Okey, faslun fi masil 'alal khuffaini. Habis perbahasan mandi. Sekarang ni kita masuk perbahasan tentang menyapu khuf. Fasal di dalam menyapu khuf ataupun bahagian tentang menyapu khuf. Ketika mana dilakukan penyapuan khuf ini tersebut. Okey, penyapuan khuf ini sebab apa dibahaskan di sini adalah penyapuan khuf dibolehkan. Penyapuan khuf dibolehkan hanya untuk berwuduk sahaja. Adapun untuk mandi wajib
ataupun menghilangkan najis tidak dibenarkan. Contoh seseorang itu dia berlaku hadas besar ke atasnya. So bila dia nak mandi wajib tersebut, dia melakukan khuf ataupun dia melakukan penyapuan khuf untuk menggantikan basuhan kaki. Tidak dibenarkan. Begitu juga kalaulah contoh berlaku najis di khuf, di kakinya tersebut. Contohnya darah mengalir sampai ke kawasan kaki dia ataupun masuk ke dalam khuf tersebut. So boleh tak dia untuk menyapu khuf sahaja untuk membersihkan najis tersebut? Tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya untuk menggantikan anggota kaki ketika berwuduk sahaja. Maksudnya ketika berwuduk, kita basuh muka macam biasa. Basuh muka, basuh tangan, kemudian kita basuh rambut, kita sapu rambut. So apabila sampai ke bahagian kaki, kita bukan basuh kaki, kita hanya menyapu khuf yang kita pakai di kaki tersebut. Itu diperbolehkan, tetapi ada syarat-syarat nanti kita akan bahaskan. Itu sahaja yang dibenarkan ketika untuk penyapuan khuf. Adapun untuk mandi wajib tidak dibenarkan, dan juga untuk menghilangkan najis juga tidak dibenarkan, hanya kita menyapu atas khuf tersebut. Faslun fi masih alal khuffaini. Fasal ataupun bahagian yang menerangkan tentang penyapuan alal khuffaini, di atas dua khuf. Wal mashu alal khuffaini jaizun. Dan menyapu ke atas dua khuf tersebut jaizun, adalah diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan ni maksudnya bukan benda yang dilarang lah. Tetapi tidak digalakkan. Yang lebih aula ataupun yang lebih diutamakan adalah kita tanggalkan khuf tersebut, kita basuh kaki ketika kita berwuduk seperti biasa. Bukan kita menyapu khuf. Boleh, tak ada masalah. Tetapi yang lebih afdal adalah kita membasuh kaki tersebut daripada kita menyapu khuf. Okey. Wal mas'u 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'ita. Menyapu atas khuf itu bagi menggantikan anggota kaki wuduk ni lah. Bagi menggantikan anggota kaki wuduk ini, jaizun diperbolehkan bisalah sati syara'ita, dengan 3 syarat. Apabila sampai ataupun apabila lengkap 3 syarat ini, maka penyapuan khuf tersebut adalah sah. Kalaulah tak teli ataupun ternafi salah satu syarat daripada 3 syarat ini, maka ketika itu dia wajib untuk menanggalkan khuf dia tersebut, dan dia wajib untuk membasuh kaki seperti biasa. Okey. Yang pertama daripada syarat-syarat nak menggantikan ataupun nak menukar daripada basuhan kaki kepada penyapuan khuf, ayyabtadi'a lubasahuma ba'da kamalit taharati. Hendaklah dia memulakan pemakaian kedua khuf tersebut ba'da kamalit taharati, selepas dia sempurna melakukan taharah. Taharah di sini adalah selepas dia habis secara sempurna melakukan wuduk tersebut. Okey. Maksudnya sebelum kita kena makai khuf ini dalam keadaan kita telah berwuduk. Maksudnya tidak boleh kita pakai khuf sebelum kita mengangkat wuduk ataupun dalam keadaan berhadas kecil. Tak boleh. Sebab apa? Sebab antara syarat dia mestilah pakai khuf ini ataupun memakai kedua-dua khuf di kedua-dua belah kaki ini selepas kita selesai secara sempurna kita berwuduk. Contoh, kalau seseorang itu kan biasa, kalau contoh kita waktu sekolah rendah ataupun sekolah menengah dulu, kalau kita nak pakai kasut, kita pakai stokin dulu. Kita pakai stokin, kaki kanan. Kaki kanan stokin. Kemudian kita pakai terus kaki kanan kasut tersebut. Okey, selepas habis pakai kasut, kita tukar pula kaki kiri. Pakai stokin, pakai kaki kiri. Maksudnya kita selesaikan satu-satu kaki dahulu, baru kita pergi ke kaki seterusnya. Itu contoh kalau kita pakai kasut lah. So, tapi kalau praktikal itu kita lakukan pada pemakaian khuf, dia tidak membolehkan ataupun dia tidak menjadikan pemakaian khuf itu sah, ataupun kita tak boleh menyapu khuf selepas terbatalnya wuduk. Sebab apa? Sebab kita kena sempurnakan dulu basuhan kedua-dua kaki. Maksudnya kita tak boleh kalau contoh kita dah ambil wuduk dah, basuh sampai telinga, kemudian kita basuh kaki, kita basuh kaki kanan dulu. Selepas basuh kaki kanan, kita terus pakai khuf untuk kaki kanan. Selepas pakai khuf kaki kanan, kita basuh pula kaki kiri, kita pakai khuf untuk kaki kiri. So cara itu tidak sah untuk kita melakukan penyapuan khuf seterusnya ataupun ketika wuduk seterusnya. Sebab apa? Sebab dia tak sempurna wuduk lagi, dia dah pakai khuf kaki kanan. Kan dia basuh kaki kanan. Selepas dia basuh kaki kanan, dia terus pakai khuf kaki kanan. Sedangkan dalam keadaan kaki kiri dia belum basuh. Bermaksud dia punya taharah ataupun dia punya wuduk belum lagi selesai. Sebab apa? Sebab kaki kiri dia masih lagi belum dibasuh. Kalau nak
membolehkan dia menyapu khuf, dia kena basuh dahulu kaki kiri. Maksudnya kaki kanan dah selesai, kemudian dia basuh kaki kiri, dah habis kedua-dua kaki dia basuh, barulah dia boleh pakai khuf tersebut. So ketika itu, kalaulah dia terbatal wuduk lagi ketika memakai khuf, maka dia boleh menyapu sahaja di atas khuf bagi menggantikan basuhan kaki. Itu syarat pertama. Syarat pertama maksudnya kena habis dahulu wuduk selesai. Sama ada dia dah berwuduk, dalam keadaan berwuduk baru dia pakai, ataupun selepas habis berwuduk kedua-dua belah kaki dia basuh, baru dia pakai. Maksudnya kena habis wuduk selesai dahulu, baru boleh pakai khuf tersebut. Itu syarat yang pertama. Kalau contoh seseorang itu belum ambil wuduk, dia tak boleh pakai khuf. Dia tak boleh pakai khuf terus. Okey. Yang kedua, wa ayyakuna satiraini limahalli ghaslil fardi minal qadamaini. Hendaklah kedua khuf tersebut satiraini, menutup, limahalli ghaslil fardi minal qadamaini, bagi kawasan anggota wuduk, anggota kaki yang wajib dibasuh. Maksudnya kalau kita dah bahaskan dalam wuduk, dalam basuhan kaki yang wajib dibasuh adalah keseluruhan kaki sehingga ke kawasan buku lali. So, apa yang wajib dibasuh tersebut wajib ditutupi dengan khuf tersebut. Kalaulah contoh kita pakai, kalau contoh praktikalkan selipar dia tidak menutup kawasan keseluruhan wajib ataupun kawasan keseluruhan basuhan yang wajib pada kaki. Begitu juga kalau kita tengok kasut yang bukan high cut, yang low cut tu. Yang low cut maksudnya kasut seperti kasut kulit yang orang buat official biasa, ataupun kasut boot yang bukan high cut lah. So dia tidak menutup sehingga ke buku lali. So kasut tersebut juga tidak sah untuk kita gunakan untuk pemakaian khuf. Ataupun seperti mana stokin. Stokin, kalau kita pakai stokin, dia tutup buku lali. Kalau stokin yang tinggi itu, dia tutup. Tapi kalau stokin yang kecil itu, dia tidak tutup. So kalau stokin yang tinggi itu, sahlah untuk syarat yang kedua. Tapi nanti kita tengok syarat seterusnya, stokin sah ataupun tidak. Adapun kita nak tengok, dia punya point di sini adalah apa itu yang menutup keseluruhan kaki. Maksudnya seperti stokin tu dia menutup keseluruhan kaki. Sebab apa? Sebab di sini dia hanya menetapkan pada syarat kedua ni, dia mengatakan bahawa wajib khuf ataupun benda yang kita nak pakai pada kaki tersebut menutup kawasan yang wajib kita basuh ketika membasuh kaki tersebut. Maksudnya kawasan ataupun kasut ataupun khuf yang kita nak pakai itu mesti atas daripada buku lali. Tak boleh ngam-ngam buku lali ataupun di bawah daripada buku lali. Okey, itu syarat yang kedua. Yang mana syarat pertama, kita kena pakai khuf selepas habis ataupun selepas sempurna kita punya wuduk. Yang kedua adalah khuf tersebut mestilah lebih daripada buku lali tinggi dia. Okey, yang ketiga daripada syarat-syarat untuk memakai khuf, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashi alaihima, dan hendaklah khuf tersebut memungkinkan tatabu'ul mashi alaihima. Maksud istilah ni adalah khuf tersebut mestilah khuf yang kuat. Khuf kuat tu maksudnya kuat ni tidak mudah koyak. Khuf tersebut tidak mudah koyak, ataupun khuf tersebut tidak mudah masuk air ataupun diresapi dengan air. Apabila kita pijak air, masuk air, kita terasa kaki kita dengan air tersebut, maka khuf itu tidak sah. Maksudnya khuf ni tersebut mestilah khuf yang memang tidak koyak lah. Kalau senang koyak, memang lagi senang lah masuk air. Ataupun dengan erti kata lain, khuf ni bukan khuf yang boleh meresap air. Contoh sebab itulah kebanyakan khuf kalau kita tengok, dia diperbuat daripada kulit. Kalaulah contoh khuf yang diperbuat daripada kain, tak sah. Sebab apa? Sebab kalaulah diperbuat daripada kain itu boleh meresap air dan air boleh bawa masuk sehingga ke kaki. Tapi kalau ke kulit ni dia kalis air. So mestilah benda tersebut adalah kalis air, dan dia juga mestilah kuat. Kuat ni maksudnya kalau kita buat jalan-jalan tu tak mudah koyak, dan juga dalam erti kata yang lain mestilah dia tutup maksudnya ketat. Sebab tu dia kata yang mumkinu tabu'ul mashi, maksudnya dia mesti ikutlah, dia tidak mudah tertanggal. Dia tidak mudah tertanggal daripada kaki kita tersebut. So dalam syarat yang ketiga ini, stokin tak sah dah. Sebab apa? Stokin ni dia meresap kepada air. So apabila meresap dengan air, maka dia tak sah lah untuk dibuat sebagai khuf. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey.
Wa yamsahul muqimu yawman wa laylah. Wa yamsahul muqimu yawman wa laylatan wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna. Dan dibasuh ataupun disapu. Okey, maksudnya kalaulah dah 3 syarat tersebut kita dah bahaskan. Kita dah bahaskan 3 syarat pemakaian khuf. Maksudnya kalaulah seseorang nak memakai khuf mesti menetapati 3 syarat. Yang pertama adalah dia mesti pakai selepas dia habis berwuduk ataupun dia selepas dia dalam keadaan dia berwuduk. Yang kedua, hendaklah dia pakai khuf tersebut. Khuf tersebut hendaklah menutup kawasan ataupun anggota wajib bagi kaki tersebut. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, mestilah khuf tu kuat, tidak mudah masuk air dan tidak mudah tertanggal. Itu syarat yang ketiga. So apabila terdapat syarat-syarat ketiga syarat ini pada khuf, maka bolehlah dia untuk melakukan ataupun menggunakan khuf tersebut untuk menyapu khuf tersebut untuk menggantikan basuhan kaki ketika dia berwuduk. Kasut tak praktikal lah. Kasut tak boleh sebab apa? Sebab dia ternafi 2 syarat. Yang pertama adalah syarat yang kedua iaitu tidak menutup kawasan anggota kaki keseluruhannya. Dia tidak menutup sampai buku lali. Yang ketiga adalah syarat yang ketiga dan dia juga ternafi syarat yang ketiga iaitu dia tidak ketat. Maksudnya kita mudah nak terangkatlah kaki dia ataupun kita tidak macam mana? Dia tidak mencengkamkan kaki kita tersebut. Okey. Kalau nak tengok bentuk-bentuk khuf ni, boleh saja kita tengok dekat Google. Kat Google tu banyak lah. Kalau kamu semua ataupun para pendengar nak tengok macam mana bentuk khuf ni, tengok dekat Google. Search je khuf. Okay. Wa yamsahul muqimu yawman wa laylatan wallahu alam. Kita akan bahaskan. Tak habis lagi perbahasan khuf. Dia ada macam mana konsep penyapuan khuf ni. Maksudnya waktu bila nak menyapu khuf, kita bahaskan tadi basuh kaki, tak bercampur khuf. So bila kita nak menyapu khuf ni, kita akan bahaskan pada minggu hadapan. Wa yamsahul muqimu yawman wa laylatan wal musafiru salasata ayamin bilayalihinna wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin allama wa syai'un amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.